بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Amin Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sebutkan sama-sama kita mendengar berkenaan dengan Suratul A'la. Yang mana surah ini termasuk kategorinya dalam juzuk amma, juzuk yang paling akhir dalam Al-Quran. Salah satu dalam juzuk amma ini ada surah Al-A'la. Sebelum itu kita nak sebut tentang kelebihan kita memahami tadabbur, memahami tafsir Al-Quran. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala dalam akhlaq Ahlul Quran, dia menyebut innama unzila al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Quran diturunkan untuk kita amalkan. Kemudian manusia ramai yang menjadikan hanya bacaan itu semata-mata sebagai amalan. Kerana itulah tak sama jika kita hanya membaca Al-Quran, perasaan khusyuk terasa dalam iman, dalam diri kita ni, kita baca begitu sahaja sekali lalu, dengan kita baca melihat terjemahan. Apabila kita faham isinya hanya pertama melalui terjemahan, dah tentu beza dengan kita baca sekali lalu begitu sahaja, tanpa kita reti, faham apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau lihat terjemahan saja. Yang kedua pula, bagaimana kalau kita lihat tafsirannya dengan ringkas satu ayat demi satu ayat. Tentulah perasaan kita, iman kita, kefahaman kita lebih sikit lagi daripada orang yang hanya melihat terjemahan. Kerana itu, bila sebut tentang tadabbur Quran ini, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala disebut faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin, membaca satu ayat Al-Quran dengan tadabbur, dengan merenung ayat itu, bitafakkurin wa tafahumin, dengan memahami apa yang Allah Ta'ala nak daripada ayat itu, khairun, lebih baik, min qiraati khatmatan bighairi tadabburin wa tafahum, lebih baik daripada baca sampai khatam tapi baca itu sekadar baca tanpa kita tadabbur, memahami. Bahkan kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, wa anfa'u lil qalb wa ad'a ila husulil iman, bahkan lebih bermanfaat untuk jantung hati kita ini, dan lebih sampai ke dasar iman kita. Wa dzauqu halawatul Quran, dan barulah kita dapat kecapi perasaan nikmat membaca Al-Quran, kerana kita tadabbur, kita nak faham isi Al-Quran ini. Kerana itulah adatus salaf, kebiasaan salafus salih, apabila mereka baca ayat Quran ni sampai pada ayat, setiap satu ayat ini, mereka akan mengulang-ulang satu ayat itu yang menyebabkan perasaan mereka betul-betul menjiwai ayat yang dibaca. Dia ulang-ulang daripada pagi. Bahkan sabit dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW apabila sampai pada satu ayat di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-118, baginda SAW mengulang-ulangnya, iaitulah ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-118,
in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka sunnah salah satunya, apabila kita sampai pada mana-mana ayat yang menyebabkan tergerak, tersentak perasaan kita, hati kita ibarat terkena dengan ayat yang kita sedang baca itu, kita ulang-ulang ayat, menyebabkan perasaan kita ketika itu dia beza seperti mana orang yang baca sekali lalu saja. Itu lebihnya apabila kita faham Al-Quran, iaitulah dengan cara mengaji tafsir. Maka insya-Allah kita akan lihat suratul A'la pada kesempatan yang ada ini. Kita baca dahulu surat Al-A'la ini, kemudian kita akan lihat secara ringkas tafsiran ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu surah yang sangat dekat dengan kita. Kerana surah ini selalu dibaca di masjid oleh imam. Kita juga disebabkan dah selalu dengar surah ni, boleh dikatakan hampir kebanyakan kita ingatlah, hafaz surah ini. Kata Ali radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Kata Ali radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam cukup sukakan surah ini, iaitulah sabbihisma rabbikal a'la. Antara kelebihan surat Al-A'la ini, iaitulah Nabi SAW jadikan surah Al-A'la ini salah satu surah yang selalu dibaca dalam solat witir. Solat witir ni bila? Solat witir ni setiap malam. Sunnahnya dibuat setiap malam. Yang mana paling awal dilakukan selesai saja kita solat isyak. Habis solat isyak, kita solat sunat 2 rakaat, ba'diyah, lepas tu kita solat witir. Disebut oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la. Baginda alaihi salatu wassalam bila dia solat witir, baginda akan baca sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini 3 surah yang dibaca oleh baginda alaihi salatu wassalam. Kita faham daripada apa yang disebut oleh Ubay bin Ka'ab ni, maknanya solat witir yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 rakaat,
Rakaat pertama lepas Al-Fatihah tu surat Al-A'la. Kemudian surah Al-Kafirun. Kemudian surat Al-Ikhlas. Bahkan Imam Ahmad sebut, man tarakal witra amdan fahuwa rajulu su'in. Siapa yang tinggal tak semayang witir ni sengaja, dia tu orang yang buruk perangai. Wala yanbaghi an tuqbala lahu syahadah. Bahkan tak sepatutnya dia itu diterima penyaksian. Kan itulah mazhab Hambali dan sebahagian mazhab seperti mazhab Hanafi, mereka mengatakan mesti didirikan solat witir ni pada setiap malam. Tetapi jumhur fuqaha mereka sebut solat witir ni apa? Sunat muakkad. Salah satu solat sunat yang sangat dituntut oleh Islam. Sunnah untuk kita dirikan paling ringkas satu rakaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'la juga dibaca sekali dengan surah Al-Ghashiyah. Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika solat Jumaat. Dalam hadis daripada Nu'man ibn Bashir diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'aidain. Nabi baca ketika solat dua hari raya. Wa fil Jumu'ah, dan juga hari Jumaat, bisabbihisma rabbikal a'la, dan juga wa hal ataka hadithul ghashiyah. Dan Nu'man ibn Bashir sebut wa qala wa idza ijtama'a al-'id wal Jumu'ah, bila satu hari itu ditakdirkan Jumaat, hari raya hari itu, dan solat Jumaat juga didirikan memang dah hari Jumaat tu, yaqra'u bihima aidan fi salatain. Nabi tetap akan baca kedua-dua surah ini. Maknanya solat hari raya, solat hari raya belah pagi itu Al-A'la dan Al-Ghashiyah, nanti Jumaat pula time tengah hari itu sama juga surah Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Nak beritahu keutamaan kedua surah ini, dia dibaca ketika berkumpulnya orang ramai pada waktu yang besar, diulang-ulang bacaan ini menunjukkan penting besarnya keutamaan surah Al-A'la. Al-Muhim, antara hadis yang disebut juga tentang surah Al-A'la ni, iaitulah kisah tentang Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Bila dia jadi imam, panjang bila dia jadi imam tu, lama sangat dia baca. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an, salla Mu'adz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-isya'a. Satu hari Mu'adz dia mengimamkan orang ramai solat isya'. Mu'adz ibn Jabal salah seorang sahabat Nabi yang Nabi SAW sebut terang-terang kepada dia. Baginda SAW sayangkan Mu'adz. Mu'adz dia meninggal dunia ketika Ta'un Amwas, zaman lebih kurang 18 Hijrah di Syam. Hari ini di kawasan Syria, Palestin, Lebanon, kawasan situ semua itulah dipanggil Syam ketika itu. Ramai orang Islam meninggal dunia, disebut dalam riwayat hampir 20,000 orang meninggal kerana wabak Ta'un Amwas. Amwas nama tempat dekat Palestin. Mu'adz salah seorang sahabat Nabi yang dipuji oleh Nabi SAW, a'lamu ummati anil halali wal haram. Mu'adz ibn Jabal, yang paling reti, paling alim di kalangan umatku tentang bab halal, bab haram, itulah dia Mu'adz ibn Jabal. Akhirnya meninggal dia kerana sakit ta'un. Seperti mana yang kita tahu, sakit ta'un ini salah satu sakit yang Nabi SAW janjikan rezekinya dapat syahid akhirat. Maksud dia, meninggal ni pahalanya seperti pahala syahid. Tetapi jenazah dia tetap diuruskan seperti biasa, macam selain daripada orang yang gugur dalam peperangan. Itu maksud pahalanya pahala syahid. Ramai juga lagi sahabat lain yang gugur, meninggal dunia ketika wabak ta'un ni. Antaranya
yang terkenal, gubernur yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk jaga Syam ketika itu, iaitulah aminu hadhil ummah, yang paling amanah dalam umat ini, kata Nabi SAW, iaitulah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Dan kisah tu panjanglah. Al-muhim kita nak sebut tentang Muaz ni. Dia jadi imam solat Isya, fatawwala alaihim fansarafa rajulun minna. Dia jadi imam, panjang sangat dia baca sehingga satu orang tu dia keluar. Mufaraqah. Fasalla fa ukhbira Muaz anhu. Maka dia pun solat sendiri, habis tu orang report dekat Muaz, ni ada orang mufaraqah solat sendiri. Maka kata Muaz, innahu munafiq. Ni jenis orang munafik ni. Sebab sembahyang berjemaah, tiba-tiba dia pergi batal solat dia, solat sendiri. Kemudian falamma balagha dhalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah. Sampai perkara ni, maksud dia apa yang Muaz sebut dia ni munafik sebab pergi batal sembahyang dia, dia pun pergi mengadu kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? Aturidu an takuna fattanan ya Muaz? Engkau nak buat fitnah ke wahai Muaz? Idza amamtan nas, bila engkau jadi imam untuk orang ramai, faqra'u, maka bacalah, faqra', maka bacalah bisyamsi wa duhaha, salah satu surah. Wasabbihisma rabbikal a'la. Ni kaitan hadis ni dengan apa yang kita nak sebut berkenaan surah Al-A'la. Bacalah wasyamsi wa duhaha, ataupun wasabbihisma rabbikal a'la, waqra' bismi rabbik wal laili idza yaghsha, ataupun surah lain iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ataupun wal laili idza yaghsha. Ini antara surah yang direkomend oleh Nabi SAW bila satu orang imam jadi imam untuk solat Isya dan mana-mana solat fardu yang lain. Maknanya imam biasanya imam dia perhati juga kiri kanan belakang dia. Sebelum dia nak kata stau, ada orang sebut istau, ada orang kata sebut sauh. Sauh kita nak berlabuh dah. Bukan sauh. Sauh tu kapal. Letak sauh, macam cerita Pirate Caribbean tu, letak sauh, mulalah aktiviti dah. Bukan sauh. Istau maksud dia ialah luruskan. Soft. Kalau tak nak sebut istau, sebut saja bahasa Melayu, luruskan soft, di rapat-rapat. Maka ketika itu perhati orang belakang. Kadang-kala dalam hadis yang lain Nabi SAW pesan pada kita, perhati orang belakang ni kerana ada yang dah lanjut usia, ada yang zil hajah, ada urusan. Maka semua ni, ada yang sakit, ada yang itu, ada yang ini. Maka imam kerja dia ringankan solat ketika solat fardu. Al-muhim, surah ini termasuklah kategori Makkiyah. Setiap surah ni, terutamanya juzuk amma, kebanyakan surah dalam juzuk amma, dia termasuk dalam kategori Makkiyah. Dalam ulum Quran, bab ilmu berkenaan dengan Quran ni, bila turun, kategori mana yang nasakh, mana yang mansukh. Termasuklah bab yang dibincangkan ialah surah ni turun, kategorinya termasuk yang mana? Ada dua kategori dipanggil, Makkiyah dan Madaniyah. Kadang-kala dalam mushaf kita, dalam Quran yang kita ada ni, kadang-kala ditulis di atas tu sebelah surah tu Makkiyah ataupun Madaniyah. Ada yang tak ada tulis. Al-muhim, Makkiyah dan Madaniyah ni apa beza? Makkiyah ni iaitulah mana-mana surah yang turunnya sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, walaupun turun tu tak semestinya di Mekah, sekitarnya. Asalkan biasanya difahami turun itu sebelum hijrah Rasul SAW ke Madinah. Dan kebanyakan ayat-ayat Makkiyah ni ayat tentang beriman pada Allah Ta'ala, tentang hari akhirat, tentang ajakan supaya tunduk
beriman kepada Rasul, azab dijanjikan kepada orang yang tolak, dan juga nikmat syurga. Kerana itulah kata, kalau kita lihat juzuk amma ini, mula daripada surah An-Naba amma yatasaalun, kalau kita lihat isi surah-surah ni biasanya berkaitan dengan supaya kita beriman pada Allah Ta'ala, takut hari akhirat, ikut apa yang Nabi SAW bawa, beriman, tauhidkan Allah, diberikan khabar gembira dengan syurga ataupun ancaman neraka, azab-azab Allah pada hari akhirat. Kenapa? Bila sebut Makkiyah, maknanya pada awal sebelum hijrah, semua orang kebanyakannya musyrikin ada di Mekah. Maka para ulama mereka bincang surah Al-A'la ni, sebahagian kata Makkiyah, sebahagian kata Madaniyah. Maka antara jawapan yang boleh kita sebut ialah surah ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal-awal yang mari ke Madinah di kalangan sahabat Nabi ialah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Kedua mereka inilah yang faja'ala yukri'anina al-Quran. Mereka berdua inilah yang ajar kami Al-Quran. Sebab sahabat Nabi, mereka tak gerak hijrah ni sekaligus beramai-ramai pergi ke Madinah. Dia by group, sikit demi sikit. Siapa yang Nabi SAW kata hijrah, maka mereka pun bergeraklah by group. Sebahagian gerak dulu, sebahagian gerak kemudian dan sebagainya. Maka antara yang awal, Ibnu Ummi Maktum dan juga Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhuma. Maka lepas pada itu, thumma ja'a Ammar wa Bilal wa Sa'ad. Lepas pada itu barulah mari pula Ammar ibn Yasir, Bilal ibn Rabah dan juga Sa'ad. Kemudian datanglah pula grup yang berikut, iaitulah Umar bin Khattab fi 20. Dia bawa 20 orang lagi. Thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah kemudiannya perintah Allah Ta'ala turun, perintah Nabi SAW untuk hijrah, maka Nabi pun mari ke Madinah. Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahahum bihi. Maka tidaklah aku melihat, kata Nu'man ibn Bashir, orang Madinah begitu gembira seperti mana gembiranya mereka apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari ke Madinah. Bahkan dia sebut ra'aitul walaida was-sibyan, budak-budak kecil, orang ramai, perempuan, budak-budak kecil, hamba, semuanya bersorak gembira. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul dah datang masuk ke Madinah. Qad jaa fama jaa. Dia telah datang, itulah dia dah mari. Kemudian aku sebut ketika itu, aku baca sabbihisma rabbikal a'la. Berdasarkan hadis ni nak beritahu macam mana surah Al-A'la ni boleh dibaca. Maksudnya dia dah tahu lama. Berarti surah ni dah turun lama ketika di Mekah lagi. Itu maksud dia, antara dalil yang sebut surah ni termasuk dalam kategori Makkiyah ataupun Madaniyah. Maka mereka sepakat nak sebut bagi tahu bahawa surah Al-A'la ni termasuk dalam kategori Makkiyah. Makkiyah, Madaniyah ini semua maklumat umum supaya kita tahu. Bila kita mengaji Quran, termasuklah surah ni turun di mana pun kita ambil kira. Itulah bezanya orang mengaji tafsir, faham nak tadabbur Al-Quran dengan orang yang baca biasa. Baca biasa ni dapat pahala. Siapa yang baca Quran, satu huruf diberikan 10. 2 huruf, 20, begitulah seterusnya. Bukan alif, lam, mim, kira sekali dapat 10. Bahkan setiap satu huruf tu dinilai oleh Allah Ta'ala. Kerana Quran al-muta'abbad bitilawati, dianggap beribadat bila kita mengaji Quran ni. Namun, lebih bergandalah pahalanya di sisi Allah Ta'ala kalau kita baca dalam keadaan kita faham serba-serbi tentang apa yang Allah Ta'ala nak firmankan. Sejarah di sebalik surah ni. Apa yang Nabi SAW sebut tentang surah ni, begitulah seterusnya. Itulah beza orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji.
Lebihnya orang mengaji, banyak kelebihan fadilat dapat pada dia. Bezanya orang yang tak mau mengaji, sampai bila-bila lah dia tu baca begitu sajalah. Maknanya dia terlepas kebaikan yang banyak berbanding dengan orang yang mengaji. Maka Allah Ta'ala uji kita musim-musim sekarang ni. Walaupun kita tak boleh mari ke masjid nak mengaji, Allah Ta'ala mudahkan urusan. Mengaji kod online pun boleh, asalkan ada kemahuan dia nak mengaji. Kan itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan Nabi SAW memuji siapa yang nak, Allah nak berikan kepada dia kebaikan, Allah beri dia faham agama. Tak adalah nikmat yang paling besar melainkan kita faham Quran yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Maka kita lihat ayat yang pertama tu. Bukan main panjang mukadimah, baru mari ayat pertama. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Pertama dalam ayat ni, sabbih. Sabbih ni dalam bahasa Arab diambil daripada kata tasbih, yang kita selalu sebut tasbih ni. Tasbih, tahmid, tahlil. Tasbih ni kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Tahmid, alhamdulillah, kita puji Allah. Tahlil, kita sebut la ilaha illallah. Bukan tahlil yang berimpun ramai-ramai sebut la ilaha illallah 100 kali tu. Yang ada gear 1, gear 2, gear 3 tu bukan yang itu. Tahlil iaitulah zikir la ilaha illallah. Al-muhim, kenapa disebut tasbih, subhanallah ni? Ini kalimat yang nak beri faham pada kita. Ini perkataan kita sucikan Allah Ta'ala. Kita nafikan bagi Allah Ta'ala sebarang perkara kekurangan. Itu maksud dia subhana, maha suci Allah Ta'ala. Dan perkataan sabbaha ni, sabbih ni, berbeza-beza bentuk ungkapannya yang ada dalam Quran. Kadang-kala berbentuk fi'il mudhari'. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada firman Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari' pada awal. Ada awalnya gunakan fi'il amar, macam kita baca ayat ni, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah, bersihkanlah. Itu maksud dia, sucikanlah. Ada yang menggunakan dalam ayat Quran digunakan fi'il madhi, sabbaha, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada juga yang digunakan masdar, seperti mana yang difirmankan Allah Ta'ala, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Begitulah mana-mana ayat yang lain. Semuanya ni nak bagi faham pada kita, perkataan ni nak bagi tahu ini maksud dia mensucikan Allah Jalla wa'ala daripada sebarang bentuk kekurangan. Dan cara yang paling mudah untuk kita faham, Allah Subhanahu Wa Ta'ala langsung tidak akan sama, tidak akan setara, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, langsung tak ada kena-mengena dengan mana-mana entiti yang lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tak ada satu pun yang serupa dengannya dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu berkenaan dengan Allah Jalla wa Ala. Rabbikal a'la. Kemudian kita sebut dalam ayat ini, Tuhan, bersihkan, sucikanlah nama Tuhanmu, Tuhan yang maha tinggi. Kita tahu berdasarkan fitrah, kita tahu berdasarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, Tuhan itu al-a'la, Tuhan yang maha tinggi, lebih tinggi daripada semua makhluknya. Kemudian ayat yang kedua, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta, jadikan seluruh makhluk ni, dan Allah sempurnakan pula setiap kejadian. Kerana itulah kita dapat lihat kejadian yang Allah Ta'ala jadikan menakjubkan.
Bila kita perhatikan diri kita sendiri ni, manusia, bagaimana Allah bentukkan dia begitu sempurna, bukan saja luaran, dalam segala urat nadi yang bergerak, jantung yang pam setiap masa ni, bagaimana solid, teliti, lengkap, satu persatu cara yang dijadikan ni, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang jadikan semua ni. Kan itulah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala bila disebut ayat ni, dia kata sawwa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. Allah taala dia sempurnakan seluruh makhluk dalam bentuk yang paling indah, yang paling cantik sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surah Al-Infitar berkenaan dengan penciptaannya, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu disempurnakan kejadian kamu dan menjadikan penciptaannya seimbang. Ayat yang ketiga, wallazi qaddara fahada, yang mengatur, yang menentukan keadaan makhluknya dan memberi petunjuk. Fahada, maksud memberi petunjuk yang dimaksudkan dalam ayat ini iaitulah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayatu kauniyah. Hidayah iaitulah dalam erti kata sesuai dengan keperluan makhluk yang Allah jadikan. Setiap makhluk dia ada tabiat semula jadi dia yang dia reti sendiri. Dia ada automatik, kita panggil insting dia tu, dia reti nak buat apa. Itu maksud Allah Ta'ala berikan dia hidayah untuk hidup. Contohnya kalau kita lihat haiwan bila lahirkan anak ni, lembu bila beranak je, anak lembu tu reti dah macam mana dia nak makan, cari susu mak dia. Dia tahu dah benda tu. Mak dia tak payah nak ajar, dia reti. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Kita ni lahir, keluar saja daripada perut ibu kita, kita tahu dah makan ni, di mana punca makan ni, masuk kot mana? Kot mulut kita. Macam mana reti tu? Kita waktu baru lahir, kita tak faham apa pun. Sebutlah apa kat telinga kita ni, kita tak reti. Tapi mari bab makan ni, suara je dia tahu, mari kot mulut. Itu maksudnya. Dan banyak yang boleh kita faham daripada erti hidayatul kauniyah. Antaranya iaitulah maksudnya Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah, petunjuk ataupun insting kepada haiwan nak cari tempat dia nak duduk cari makan. Allah tunjukkan bagaimana seekor haiwan jantan dia tu nak mengawan, nak lakukan proses seterusnya, nak biarkan lagi kehidupan mereka, dia cari yang jantan, cari yang betina. Macam mana reti ni? Ini petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan rezeki, Allah berikan cara, boleh berfikir macam mana nak cari rezeki. Itu maksud hidayatul kauniyah. Dan beberapa maksud yang lain. Yang keempat pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rumput-rumput. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala, dialah Tuhan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput berbagai bentuk, berbagai jenis, yang hijau, yang merah, yang kuning, yang putih. Ini semua Allah Ta'ala jadikan. Kemudian Allah sebut lagi, faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dijadikannya, Allah Ta'ala jadikan rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Seakan-akan Allah Ta'ala nak beritahu pada kita, inilah hidup ni. Mula menghijau tanaman tu, lama sok kuning, mati. Hidup kita atas dunia ni begitulah. Tak selamanya muda belia. Daripada kecil, naik satu peringkat jadi remaja, naik satu peringkat dewasa, naik satu peringkat dipanggil veteran,
kemudian habis. Pun begitu dalam pada hidup ikut turutan tu, tak semestinya sentiasa sihat, tak sakit-sakit. Sihat, aktif, cukup, cergas, sakit, mati. Macam mana Allah Ta'ala jadikan tumbuh-tumbuhan, wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah jadikan rumput-rumput yang menghijau, kemudian dia mati. Begitulah hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Pada ayat yang ke-54 dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut, Allah, dialah yang menjadikan kamu daripada keadaan yang lemah, kemudian dia jadikan kamu sesudah lemah itu kuat. Kemudian Allah jadikan kamu sesudah kuat itu lemah balik, bahkan dha'fan wa syaibah, lemah beruban pula. Maksud dia hidup daripada kecil ni tak reti apa, tak larat, semua kena suar, semua kena bagi, semua kena pegang. Besar, larat, semua reti, boleh berlari ke sana kemari. Lepas kuat, lepas cergas, sihat belia, mari pula masanya tak larat. Mari pula masanya tua, bahkan beruban. Ini putaran hidup. Sama macam mana Allah Ta'ala jadikan tumbuh-tumbuhan. Ada masa dia menghijau, subur, lama ke depan mati dah. Macam itulah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat kita atas dunia selagi mana ada hayat di kandung badan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-6. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ada dua pandangan di kalangan ulama berkait dengan perkataan fala tansa. Yang pertama disebut an-nisyan, di sini ertinya lupa. Iaitulah makna ayat ni boleh kita fahami bila nisyan itu lupa, kami akan membacakan Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Ini disokong dalam ayat yang lain dalam Al-Quran. Bila Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi SAW melalui siapa? Jibril. Jibril yang mari turun ke dunia ni ajar kepada Nabi SAW Al-Quran. Ketika itu Nabi SAW teringin. Setiap kali keluar saja daripada mulut Jibril, cepat-cepat Nabi SAW nak ulang. Bimbang. Nabi bimbang, takut terlepas, hilang, lupa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar baginda alaihi salatu wassalam seperti mana yang difirmankan dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16 yang ke-17. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Janganlah engkau wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Quran kerana nak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan kumpulkan di dadamu dan membacakannya. Kerana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadikan Nabi SAW boleh untuk hafal, ingat Al-Quran. Dan Allah juga yang jadikan baginda alaihi salatu wassalam kekal hafalan tu. Tak lekang, tak lupa. Kecuali mana-mana bahagian yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu maksud dia yang pertama. Yang kedua, nisyan ini ertinya ialah at-tarku, meninggalkan. Sehingga makna yang kita boleh faham daripada ayat ini iaitulah Allah akan menjagamu daripada meninggalkan Quran dari diamalkan. Sanuqri'uka fala tansa. Jangan tinggalkan, jangan lupa ayat ni, maksud dia jangan tinggal daripada beramal dengan ayat ini. Maka itu maksud dia, kedua-dua pengertian ni saling menyokong antara satu sama lain. Kedua-dua pandangan ini saling menyokong antara satu sama lain, iaitulah Al-Quran di atas kehendak Allah, Allah kekalkan hafazannya di dada Nabi SAW. Dan Al-Quran Allah jadikan Nabi SAW tidak pernah lekang daripada beramal dengan isi Al-Quran. Itu yang kita faham daripada ayat ini. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali
jika Allah yang mahukan. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan dia mengetahui yang tersembunyi. Iaitulah, kecuali Allah Ta'ala sebut tadi, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan Quran kepada Muhammad sehingga engkau tidak lupa, kecuali jika Allah yang mahukan. Maksud dia, jika Allah nak jadikan Nabi lupa terhadap beberapa ayat dalam Quran. Maksud lupa tu salah satunya, apabila ayat itu telah mansukh, telah dibuat gubalan semula, mana-mana ayat dalam Quran ditukar. Ada ayat yang ditukar, maksud tukar ni, tukar terus, ayat itu tak ada dah dalam Quran. Ada yang hukum tu dah bertukar. Daripada hukum A kepada hukum B, ayat tu kekal ada lagi. Ada juga dalam Quran yang mana surah, ayat tu, petikan ayat tu, terus ditukar, ayat tu dah tak ada. Itu maksud dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ni semua di atas hikmah. Kita sebut sekali lagi, Quran ini ada ayat yang dinasakh, yang diubah. Ada maksud ubah tu, ayat tu kekal, tapi hukumnya dah tak ada. Ada juga ayat yang memang ayat itu sendiri dah tak ada dalam Quran. Itu maksud dia, ini semua di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kecuali semua ayat yang masih kekal ada dengan kita sampailah hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat ini, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Ta'ala tahu apa yang terang, apa yang tersembunyi. Kan itulah dalam firman yang lain dalam surah Al-Mulk, Allah sebut, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Dan rahsiakanlah perkataanmu ataupun zahirkanlah, sesungguhnya dia Maha mengetahui segala isi hati. Kerana itu jangankan perkataan yang kita sebut sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, hak yang dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Kerana itu yang orang selalu sebut, cakap siang pandang-pandang, cakap malam bisik-bisik. Macam mana sekalipun orang cuba berahsia, berpakat dia dengan kawan dia aja yang tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih pada tu. Bukan sahaja benda yang perlahan kita sebut ni, hak dalam hati pun Allah Azza wa Jal Maha mengetahui. Kerana itu dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat yang ke-235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, maka berhati-hatilah. Sehingga setiap manusia bukan saja dia berjaga-jaga anggota badan ini, jangan buat mudah-mudah yang Allah Ta'ala larang. Lidah dia ni bukan itu saja dia kena hati-hati jaga, bahkan hati dia ni. Penyakit hati kadang-kala lebih bawa musibah yang besar. Kerana kalau seorang tu riak, habis amalan dia. Nak tunjuk dia tu bagus lagi pada orang. Dia tak nak beritahu kok mulut dia bagus lagi pada orang, tapi dia tunjuk perbuatan itu beria sangat, orang tahu dia ni sebenarnya nak menunjuk. Ada orang dia tak nak sebut dia tu bagus dengan mulut dia, tapi dia beria, kita nampak beria benar dia tu nak menunjuk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui isi hati manusia. Kalau dia riak, habis amalan dia. Sia-sia. Kuderat dia bangkit, duduk, tunjuk, keluarkan harta, habis semua letih. Tapi kalau riak, sia-sia. Begitu juga hasad. Penyakit dalam hati ni, walaupun Tuhan bagi dia sihat walafiat, tapi ada satu penyakit, hasad dalam hati dia, habis. Lagi teruk pada orang sakit darah tinggi. Sakit darah tinggi ni untuk diri dia saja. Makan berapa ubat, ikut nasihat doktor, bolehlah sembuh. Tapi penyakit hasad bukan saja kena pada dia, orang yang dia dengki pun kena musibah sama. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dan itu hati-hati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang zahir kita lakukan, apatah lagi benda yang tersembunyi. Kemudian pada ayat yang ke-8,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuyassiruka lil yusra." Wa nuyassiruka lil yusra pada ayat yang ke-8. Dan kami akan memudahkan bagi kamu jalan kemudahan, maksud dia nak mencapai bahagia dunia dan akhirat. Maksud ayat ni iaitulah seperti mana disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, wa nuyassiruka lil yusra nuwaffiquka lisyari'atil yusra wa hiya al-hanifiyyatu samhah. Kami akan bimbing engkau kepada syariat yang mudah ini, iaitulah Hanifiyah, syariat yang murni dan juga syariat yang samhah, yang mudah. Nak beritahu bahawa Allah Subhanahu wa taala bila turunkan Islam, agama ni agama yang mudah. Tetapi bukanlah ertinya kita boleh bermudah-mudah. Allah bila turunkan syariatnya, mesti syariatnya itu ada kelonggaran. Jika tak boleh buat seperti A, buat seperti B. Contohnya semayang. Akhir sekali sebelum nanti kita sambung balik. Contohnya semayang. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Salli qa'iman." Semayanglah kamu berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Bila kamu tak mampu, semayanglah duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau kamu tak mampu juga baring. Agama Islam bila turunkan syariat, dia mudah tapi bukan bermudah-mudah. Dah tak boleh berdiri, baring. Duduk, tak boleh duduk, baring. Setara tu Islam tunjukkan betapa agama ni samhah, berikan kelonggaran. Tapi ada satu puak lagi, semua benda dia nak mudah. Semayang ni niat saja. Yang ni masalah hari ni. Semayang pakai niat ni bagaimana? Tak pernah ada dalam syariat Nabi SAW semayang pakai niat. Kerana itu kita kesian pada orang yang sangka diri dia tu berada dalam jalan yang betul, tapi sesat-sesatnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita nak mengaji, semangat tu ada, tapi ikut lorong yang salah. Nak mengaji ni bukan ikut selera sendiri. Bukan fikir cara sendiri kemudian beramal. Syariat ni bila Allah Ta'ala turunkan, bukan Allah Ta'ala campak, pandai-pandailah ambil sikit-sikit. Syariat bila diturunkan, dia melalui perantara syariat ni diterangkan kepada kita melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan itu apa ertinya kita mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita tak jadikan Muhammad sebagai petunjuk, dialah yang guide kita, syariat ni bagaimana terangnya, begitulah dibuat. Kan itu insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada bahagian yang kedua insya-Allah. Esok nanti insya-Allah pada waktu yang sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi